Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membincangkan tentang etika dan peradaban dalam kalangan rakyat Malaysia. Etika dan peradaban bermaksud prinsip moral serta tahap perkembangan sosial dalam sesebuah masyarakat. Hal ini amatlah penting untuk mengenali serta memahami dinamik sesebuah masyarakat. Penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum adalah mengikut acuan Malaysia. Hal ini telah mendatangkan pelbagai kesan kepada negara. Etika dan peradaban yang mengikut acuan Malaysia telah mengalami cabaran kerencaman sosial iaitu berlakunya kecampuradukan budaya asing dengan budaya tempatan. Hal ini telah disebabkan oleh pergaulan yang luas serta pergaulan tanpa sempadan melalui penggunaan teknologi digital. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama untuk mencegah serta membanteras kerencaman sosial. Faktor yang memberi kesan kepada etika dan peradaban dalam masyarakat masa kini ialah penjajahan British di Tanah Melayu. Pihak British telah membawa masuk imigran Cina ke Tanah Melayu untuk melakukan kegiatan perlombongan di Timur. Sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua, pihak British telah melaksanakan dasar pecah dan perintah di mana kaum diasingkan mengikut fungsi dan peranan mereka. Hal ini telah menyebabkan jurang perpaduan antara kaum wujud serta taraf hidup yang berbeza sebelum mendapat kemerdekaan. Negara Malaysia kini telah terbentuk daripada integrasi di mana hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan serta imigran diberikan kerakyatan negara. Gerakan Bangsa Malaysia telah diusahakan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Ethos nasional kini telah diwujudkan dan menjadi bukti kepada pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pengenalan konsep etika dan peradaban ini telah memberikan pelbagai kesan yang positif dalam pelbagai aspek kehidupan. Dari aspek sosial, kesan etika dan peradaban ini telah menyatukan masyarakat majmuk di Malaysia yang terdiri daripada 3 kaum utama iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Pengenalan konsep Satu Malaysia oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak telah menerapkan nilai-nilai positif yang perlu ada dalam diri setiap masyarakat. Pada masa yang sama, masyarakat yang beretika dan beradab juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial serta jenayah seperti pembuangan bayi, rompakan dan juga rasuah. Selain itu, kesan lain dalam aspek sosial adalah pembentukan modernisasi sosial dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Contohnya dalam bidang pendidikan, pembangunan peradaban ini dapat dilihat dengan cara membandingkan dasar pendidikan sebelum negara kita mencapai kemerdekaan dan setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Kesan pembangunan etika pula telah berjaya melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi dalam diri mereka. Seterusnya, mari kita membahaskan kesan etika dan peradaban terhadap ekonomi negara kita. Antara kesan etika ini adalah dapat meningkatkan daya persaingan di antara pelbagai masyarakat. Hal ini bukan sahaja membuahkan hasil yang lumayan kepada seorang peniaga, malah meningkatkan juga ekonomi negara kita. Selain daripada itu, kesan etika ini juga adalah dapat mengelakkan sebarang bentuk penindasan terhadap peniaga yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti India, Cina, Melayu maupun bangsa-bangsa yang lain. Oleh yang demikian, ia dapat meningkatkan produktiviti suatu barang yang dihasilkan oleh pelbagai kaum dan mewujudkan satu suasana yang harmoni. Akhir sekali, dengan wujudnya keharmonian ini, maka pelabur-pelabur daripada negara luar macam seperti China, Singapura akan mula melabur ke atas negara kita. Hal ini disebabkan oleh perpaduan yang wujud di negara kita ini. Sebagai kesimpulannya, kesan etika dan peradaban ini adalah sangat besar di mana ia dapat menjadikan kita punya negara ini sebagai salah satu negara yang terkenal di pelosok dunia.
Seterusnya, salah satu langkah bagi mengatasi masalah etika dan peradaban di Malaysia dari segi ekonomi ialah pihak kerajaan bolehlah memberikan bantuan atau subsidi aktiviti bagi masyarakat di kawasan luar bandar tanpa mengira kaum dan bangsa. Sebagai contoh, dana penjajah dan peniaga bandar untuk semua usahawan-usahawan kecil bagi membantu dalam pemajuan serta penambahbaikan perniagaan yang sudah sedia ada. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kursus-kursus kemahiran di kawasan luar bandar. Dengan ini, masyarakat berbilang kaum semua mempunyai peluang yang adil serta sesama dalam membantu meningkatkan ekonomi negara kita, Malaysia. Langkah untuk mengekalkan etika dan peradaban Malaysia dari segi sosial ialah melalui penganjuran rumah terbuka pada musim perayaan. Negara kita terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum, terutamanya kaum Melayu, Cina dan India. Dengan aktiviti rumah terbuka, rakyat dapat mengenali tradisi kaum masing-masing. Hal ini dapat mengeratkan hubungan antara rakyat serta mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Selain daripada itu, pihak NGO boleh mengadakan kempen kesedaran untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang tingkah laku yang salah. Hal ini dapat mengurangkan kadar jenayah yang kian meningkat di negara kita. Dan kita dapat mengekalkan imej negara kita yang baik dan pada masa yang sama menjadi contoh atau teladan kepada negara-negara lain yang juga mempunyai rakyat berbilang kaum. Secara kesimpulannya, ilmu tentang etika dan peradaban adalah sangat penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Pembinaan tamadun ataupun peradaban bangsa tidak boleh berlaku secara sekelip mata dan ia merupakan sesuatu proses yang memakan masa. Oleh sebab itu, tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia ialah mengekalkan, mempertahankan serta memelihara etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian supaya kedaulatan, kemajuan negara Malaysia dapat dijamin.